Kita akan bercakap tentang masih lagi bercerita tentang proklamasi darurat dan juga ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Ketika ini kita sedang melalui tempoh yang diisytiharkan sehingga Ogos 2021. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Dr. Muhammad Fatih Yusof, Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Sudah pasti proklamasi darurat itu mengikut kerangka perkara 150/1 dan juga beberapa perkara ataupun fasal yang berkaitan dalam perkara 150 tersebut. Cuma persoalan penting adalah apabila ordinan darurat itu dilaksanakan bersandarkan kepada proklamasi darurat, apa sebenarnya yang perlu difahami tentang bidang kuasa eksekutif dan juga bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah proklamasi dan juga ordinan darurat kuasa-kuasa perlu? Ya, terima kasih Ismail. Apabila kita sebut darurat ini, dia bermakna satu situasi yang cemas. Sebab perkataan darurat dalam bahasa Inggeris, emergency itu boleh diterjemahkan juga selain pada perkataan darurat dalam bahasa Melayu, juga masuk kecemasan. Betul kan Ismail? Dan situasi ini tentunya satu situasi yang luar biasa untuk menghadapi keadaan yang luar biasa yang berlaku dalam negara. Dan kalau kita perhatikan berbalik kepada persoalan yang Ismail sebut tadi, dari sudut kuasa badan eksekutif yang wujud di dalam negara kita, sebagaimana yang termaktub di dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 dan juga kenyataan yang disebut oleh Perdana Menteri bahawa walaupun darurat diisytiharkan, tetapi kuasa eksekutif di bawah kerajaan yang masih ada. Bermaksud kerajaan yang mentadbir negara kita dalam tempoh darurat ini, Ismail, adalah kerajaan awam, bukan kerajaan tentera, dan bukan juga satu bentuk pemerintahan seperti darurat 1969. Kalau kita imbau balik, darurat tahun 1969, Yang di-Pertuan Agong telah melantik seorang yang diberi nama Pengarah Gerakan Negara. Pengarah Gerakan Negara. Dan Pengarah Gerakan Negara ini diberi kuasa eksekutif sepenuhnya oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada waktu itu Timbalan Perdana Menteri, iaitu Allahyarham Tun Razak, menjadi Pengarah Gerakan Negara, dan ditubuhkan satu majlis di bawah pengarah itu, iaitu Majlis Gerakan Negara. Dan ramai orang tahu perkataan Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara. Majlis ini sebenarnya dia mentadbir berdasarkan kuasa yang diberikan oleh individu yang menjadi Pengarah Gerakan Negara. Tapi untuk darurat pada kali ini tak berlaku begitu. Maknanya kerajaan persekutuan, kerajaan negeri seluruh negara kita ini masih kekal mentadbir sebagai satu kerajaan awam. Cumanya apabila disebutkan dalam proklamasi darurat ataupun ordinan darurat kuasa-kuasa perlu itu adalah tentang bagaimana bidang kuasa kerajaan untuk mengambil alih hak sementara bagi bangunan ataupun premis yang dirasakan sesuai dalam menghadapi pandemik COVID-19. Itu telah pun disebutkan. Maka itu antara faktor-faktor terpenting, elemen penting dalam perkara pelaksanaan darurat ini. Jadi bagaimana doktor melihat ini satu keperluan darurat ini sebenarnya adalah korelasi dan juga objektifnya untuk mendepani pandemik COVID-19 dalam situasi ketika ini. Ya, betul-betul Ismail. Fokus darurat ini dia tak ada yang lain sebenarnya untuk menghadapi wabak COVID-19, wabak COVID-19. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang berlaku ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerajaan dalam menghadapi wabak yang berlaku. Walaupun kita sebelum ini kita menggunakan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342, akta itu belum memadai lagi, Ismail, seperti yang disebutkan tadi, iaitu umpamanya dari sudut kuasa kerajaan untuk bertindak dengan lebih cepat, umpamanya untuk mengambil atau mendapatkan sumber-sumber. Sumber ini bukan sekadar aset, termasuklah sumber tenaga manusia di hospital-hospital kerajaan dan sebagainya. Ini boleh dilakukan dengan cepat bila wujud ordinan darurat. Dan di samping itu, saya percaya antara perkara yang penting juga adalah untuk memberi kuasa kepada kerajaan membuat ordinan itu, iaitu membuat undang-undang dengan cara yang cepat. Sebab kalau ikut proses biasa, Ismail, kalau katakan kita nak buat undang-undang, kita perlu panggil parlimen dahulu. Notis kurang-kurangnya 28 hari kan. Kemudian ada bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat. Kemudian perlu dibawa pula ke Dewan Negara. Jadi prosesnya panjang dan belum tentu proses itu lancar. Kadang-kadang ada perbahasan, ada undi dan sebagainya, mungkin timbul masalah. Tetapi dengan adanya kuasa darurat ini, undang-undang itu boleh dilakukan dengan mudah, cepat.
melalui ordinan darurat yang diisytiharkan oleh Yang Bertuan Agong. Dan sebenarnya ini penting, umpamanya macam kerajaan bercadang untuk meningkatkan denda. Sebab di dalam Akta 342 kadar denda agak rendah. Sebab saya percaya akta itu dibuat untuk situasi yang biasa. Mungkin penyakit TB, penyakit denggi dan sebagainya menggunakan akta itu. Mungkin pada waktu itu akta itu dibuat pada tahun 1988, tidak ada gambaran bahawa akan berlaku situasi seperti kita hadapi hari ini. Jadi kadar dendanya rendah. Sedangkan kita berdepan dengan satu situasi, contohnya ada syarikat-syarikat yang tidak mematuhi SOP. Syarikat itu ada banyak sumber, banyak keuangan. Dan bila dia tak patuh, kalau dia bayar denda yang sedikit, dia masih lagi dapat tidak rugi. Sebab itulah melalui ordinan ini ditingkatkan kadar denda sehingga RM5 juta. Jadi ini satu kaedah yang perlu dibuat, dan banyak lagi aspek yang memerlukan kerajaan bertindak cepat, dan dalam situasi itu darurat sangat perlu. Tindakan yang proaktif itu amat perlu. Kerana disebutkan juga dalam ada fasal dalam Perlembagaan Persekutuan, apa-apa undang-undang yang telah pun dirangka ataupun dilaksanakan di bawah ordinan darurat itu boleh bercanggah dan dibenarkan untuk bercanggah dengan apa-apa kerangka undang-undang dalam fasal Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Makanya apabila kita melihat hukuman denda RM1,000 itu boleh diterjemahkan kepada hukuman denda yang lebih tinggi, makanya itu satu tindakan kerajaan untuk mengubah undang-undang itu supaya menjadi lebih reaktif dan juga proaktif. Dalam hal ini, Doktor, ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita tekuni bersama, kerana ada yang bertanya bagaimana proses pilihan raya ataupun proses demokrasi akan dapat dijalankan dalam sepanjang ordinan darurat, kerana kuasa diperuntukkan atas perkenan Kepedulian Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang-Bertuan Agong, merujuk pada perkara 55 untuk memanggil semula parlimen dan sebagainya. Jadi bagaimana proses demokrasi, khususnya persidangan parlimen dan pilihan raya, boleh diadakan dalam tempoh ordinan darurat? Ini satu isu yang penting juga, Ismail. Berkaitan dengan pilihan raya misalnya, kalau kita lihat dalam kita menghadapi wabak COVID-19 ini, memang kita terpaksa menyekat beberapa perkara lah. Dari sudut aspek pendidikan ada sekatan dia. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar tak boleh pergi sekolah seperti biasa. Dari sudut ekonomi banyak sekatan dia. Dari sudut sosial, pergaulan ada sekatan dia. Dan dari sudut politik tentunya ada sekatan dia, kan. Maknanya terpaksa wujud sekatan-sekatan. Cumanya berbeza aspek. Kalau kita katakan dari sudut ekonomi, pendidikan, sekatan itu boleh dilakukan dengan arahan pentadbiran melalui kuasa eksekutif. Itu mudah saja buat sekatan. Tetapi aspek politik ini susah sedikit untuk kita sekat. Kita ambil contoh seperti pilihan raya. Pilihan raya kalau ikut dalam undang-undang kita, tidak ada satu kaedah untuk membatalkan pilihan raya. Apabila berlaku kekosongan seperti yang berlaku di Batu Sapi, kan, di Batu Sapi, di Grik dan juga di Bugaya, SPR tak ada kuasa untuk batalkan. Bahkan parlimen nak wujudkan satu usul membatalkan pilihan raya, menegakkan pilihan raya, tak boleh. Parlimen tak ada kuasa. Yang Bertuan Agong, Majlis Raja-Raja, semua tidak ada kuasa. Satu-satunya kuasa untuk kita tangguhkan pilihan raya ialah melalui kuasa darurat. Dan ini satu, kita katakan sebagai satu jalan keluar kepada masalah yang berlaku, yang tentunya satu perkara yang di luar jangkaan kita. Dan saya percaya dalam situasi begini, rakyat yang matang akan faham. Aktiviti lain kita boleh sekat. Aktiviti pendidikan yang sangat penting itu, ekonomi. Aktiviti politik juga sepatutnya boleh kita kawal. Dan kita belajar daripada pengalaman yang berlaku. Tentu Ismail tahu apa yang berlaku di Sabah, kan. Pilihan raya negeri Sabah, kita tahu kes sangat mendadak selepas daripada berlaku pilihan raya negeri pada waktu itu. Memang kita kata, ada orang kata kita boleh wujudkan SOP yang ketat. Di Sabah itu SOP sudah ketat. Dan kita katakan peraturannya boleh tahan juga dari sudut kawalan kempen dan sebagainya. Tetapi isu yang ada di hadapan kita adalah bagaimana kita nak mengokasakan SOP itu. Macam mana kita nak kokasakan. Itu satu yang susah. Kita nak harapkan siapa? Tenaga polis, PDRM. Saya rasa mereka tak mampu. Begitu juga SPR. Lagilah mana ada orang yang nak melaksanakan. Jadi kita boleh wujudkan SOP yang ketat, tetapi susah untuk kawal. Tambahan sistem politik kita tak boleh bandingkan dengan setengah negara. Negara-negara tertentu, mereka ada parti politik
Tetapi mereka tak ada parti di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat DUN, di peringkat cawangan sampai bawah. Kita sistem parti kita sampai ke bawah, akar umbi. Politik akar umbi. Ini tidak berlaku di setengah negara maju. Menyebabkan bila berlaku pilihan raya, kempen itu daripada atas sampai ke bawah. Daripada rumah ke rumah, di pasar-pasar, di mana-mana tempat berlaku kempen. Dan tentunya dalam situasi pilihan raya yang berlaku di seluruh negara, dia satu situasi yang susah dikawal. Dan kita kena faham juga aspek pilihan raya ini menyebabkan aktiviti seperti hari pengundian itu lagi dahsyat. Sebab hari pengundian, pengundi-pengundi perlu datang di tempat mengundi. Walaupun dia berada di luar, contohnya dia berada di Kuala Lumpur, dia mengundi di Kelantan. Dia terpaksa balik ke Kelantan untuk mengundi. Dan bagaimana kita nak mengawal pergerakan pengundi ini? Tentunya dia balik bukan balik terus mengundi saja. Dia balik duduk bersama keluarga dan sebagainya. Ini satu situasi yang sukar untuk dikawal. Dan dia melibatkan juga proses macam mana kita nak lalui proses pengiraan undi dan sebagainya. Walaupun kita kata kita boleh mengubah peraturan pilihan raya, tetapi bukan mudah. Bukan mudah untuk kita mengubah peraturan pilihan raya. Kita kena imbang aspek demokrasi dan juga aspek kesihatan itu. Itu bukan satu perkara yang mudah dan dia perlu pada proses-proses yang panjang. Ya. Dalam hal untuk usaha-usaha membatalkan darurat ini, kita sedia maklum ada beberapa kalangan ahli politik yang cuba untuk membatalkan ataupun permohonan untuk membatalkan perintah darurat ataupun proklamasi darurat dan usaha untuk membawanya ke mahkamah. Cuma disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan, apa-apa perintah darurat proklamasi itu tidak boleh dicabar sebarang keputusan di mahkamah, kecuali keputusan itu boleh dicabar apabila kedua-dua dewan, sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negara, bersidang secara serentak. Maka dalam situasi Dewan Rakyat dan Negara tidak bersidang ini, maka darurat itu boleh dijalankan. Jadi dalam hal ini, bagaimana Doktor melihat apakah rasional untuk mahkamah melayan atau menilai keputusan untuk membatalkan sebarang proklamasi dan juga arahan darurat itu? Bila darurat diisytiharkan, yang pertamanya kita kena memahami proses yang dilakukan. Yang kedua, tujuan dia. Prosesnya ialah melalui kuasa yang di-Pertuan Agong, melalui nasihat di Perdana Menteri dengan keputusan kabinet. Bermakna di situ ada tiga pihak. Yang pertama, kabinet membuat keputusan. Perdana Menteri menyampaikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan keputusan kabinet, dan Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat apabila berpuas hati. Berpuas hati bahawa wujud situasi darurat. Dan kita tahu bahawa pada 23 Oktober 2020 yang lepas, tahun lepas, Perdana Menteri pernah memohon untuk pengisytiharan darurat. Pada 25 Oktober, pihak Istana Negara mengeluarkan kenyataan bahawa pada hemat Yang di-Pertuan Agong, pada waktu itu belum sampai masanya untuk diisytiharkan darurat, dan Yang di-Pertuan Agong memberikan nasihat penting kepada orang-orang politik supaya kurangkan politiking, supaya tidak menimbulkan situasi yang menjejaskan kestabilan kerajaan, memberi fokus kepada COVID-19. Tetapi kita faham apa yang berlaku polemik politik dalam tempoh itu, dan kali kedua dimohon darurat ini pada 11 hari bulan yang lepas, maka Yang di-Pertuan Agong bersetuju, dan sekarang ini sudah ada, kita berada dalam tempoh darurat. Dan dalam konteks cabaran ke atas darurat ini, saya percaya dari sudut proses itu tidak ada masalah. Dia melalui proses yang betul. Dari sudut tujuan pula, tujuan yang dinyatakan di dalam perlembagaan ialah apabila wujud perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam, keselamatan rakyat, keselamatan negara, dan juga ekonomi. Dan asas yang disebut di dalam perkara 150 fasa 1 itu wujud. Sebab kita memang situasi kita ni, kita menghadapi masalah yang berisiko dari sudut ekonominya, tidak siapa boleh nafikan. Jadi berdasarkan dua perkara ini, kalau dibawa ke mahkamah sekalipun, saya percaya mahkamah akan menganggap bahawa darurat ini sebagai satu yang sah. Cumanya seperti yang Ismail sebut tadi, kita ada perkara 150 dalam kurungan 8 yang menyebut bahawa darurat ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan sekalipun. Ya, dan yang penting adalah walaupun kita mendepani perintah dan juga ordinan darurat ini, kepatuhan masyarakat dan juga rakyatnya amat perlu supaya kita sama-sama menjadi rakyat bertanggungjawab dalam mematuhi perkenaan kepedulian Majlis Republik Baginda Yang di-Pertuan Agong. Doktor, ini satu perkara yang cukup perlu untuk ditekuni. Kalau kita sudah mempunyai Akta Kawalan Penyakit Berjangkit yang disebutkan tadi dan juga ordinan darurat kuasa-kuasa perlu, dalam hal ini
ini mengapa kedua-dua perkara ini perlu digerakkan secara bersama? Tidak bolehkah salah satu daripadanya diterjemahkan ataupun dikuatkuasakan berbanding antara satu yang lainnya, Doktor? Okey, Akta 342 ini memperincikan kaedah untuk melakukan tindakan. Ordinan darurat memberikan kuasa. Ya. Dan ordinan darurat memberikan kuasa secara umum. Dan dari sudut di dalam ordinan itu juga menyebut rujukan atau kaitannya dengan akta. Ini perlu berjalan serentak. Okey. Sebab proses undang-undang ini dia bukan berjalan sendirian tetapi dia perlu mengambil kira semua aspek. Dan asas yang utama di dalam negara kita sekarang dalam situasi darurat ini adalah berdasarkan kepada ordinan darurat tadi. Jadi itu yang utamanya. Okey, terima kasih atas perkongsian Doktor. Satu perkongsian yang baik juga. Itu dia darurat dan demokrasi. Sudah pastinya proklamasi darurat mengikut kerangka perkara 150 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fatih Yusof, Fellow Penyidik Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia UTM kerana bersama dengan kami. Kita akan ke Sabah untuk membawakan cerita